Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ni, pada minggu ni, saya kira minggu kedua PKP 2.0 perlis kita. Maka kita sambung pengajian kita daripada minggu lepas berkenaan dengan tafsir ijmali untuk surah An-Nisa, yang mana pada minggu lepas kita dah tengok beberapa perkara berkaitan dengan ayat yang membicarakan berkenaan dengan masalah ataupun berkenaan dengan isu kepimpinan lelaki di dalam rumah tangga ke atas kaum wanita, dan begitu juga mengapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hak kepimpinan ataupun qawamah ini kepada kaum lelaki, di antaranya kerana kelebihan fizikal kaum lelaki, sifat semula jadinya kurang dipengaruhi, bukan tidak ada, kurang. Lelaki yang emosional lebih emosional daripada perempuan pun ada juga, tapi umumnya aghlabuhum, selalunya lelaki ni kurang dipengaruhi oleh emosinya. Dan juga yang kedua, disebabkan kewajipan untuk memberi nafkah kepada isteri dan keluarga itu merupakan kewajipan kaum lelaki, bukan kaum wanita. Kaum lelaki, suami isteri dalam satu keluarga, kalau kaum lelaki kerja, dia wajib berikan nafkah pada isteri dan anak-anak dia. Adapun kaum wanita, kalau dia bekerja, wajib tak ada beri nafkah pada suami dia? Tak ada. Okey. Jadi disebabkan kewajipan itu berada di pihak lelaki, maka Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan hak kepimpinan keluarga itu ke atas kaum lelaki. Tetapi cuma suka saya nak sebutkan, dia bukan bermaksud hak kepimpinan ni maksudnya tak boleh tegur langsung. Itu pun silap faham juga. Okey, wanita ni dia sebagai seorang penasihat kepada suami dia. Suami dia yang memimpin, suami yang buat keputusan, tetapi dia merupakan seorang penasihat. Okey, sebagai contoh, kalau kita tengok Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, satu kisah yang menarik. Perkara ni menunjukkan kita daurul mar'ah, peranan wanita ataupun isteri, yang mana ketika Nabi SAW pada asalnya pada tahun 6 Hijrah, baginda berniat pada musim haji itu untuk pergi menunaikan haji bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Disebabkan Mekah Al-Mukarramah setiap kali sampai pada musim haji, maka siapa-siapa nak masuk dalam Mekah untuk tunaikan haji tak ada masalah. Pintu Mekah ni terbuka untuk semua. Jadi di atas dasar tu, walaupun ketika tu Mekah masih dikuasai oleh pihak musyrikin Quraisy, namun baginda Nabi SAW berniat nak pergi buat haji dengan keadaan aman damai. Namun terhalang. Kemudian di situlah terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Dan sebahagian daripada perjanjian Hudaibiyah tu adalah baginda Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum tak boleh masuk ke dalam Masjidil Haram, tak boleh masuk ke tanah haram pada tahun tu untuk melakukan haji, tapi mereka kena pulang dan mereka melakukan badal ataupun gantinya pada tahun yang berikutnya. Maka ketika tu pada asalnya sahabat radhiyallahu anhum mereka dah semangat dah untuk nak menunaikan haji, tetapi terhalang, tak boleh masuk. Lalu Nabi SAW, yang ni kita tahulah kes orang yang terhalang, disebutkan sebagai al-istisna, mereka yang terhalang daripada pergi haji, dah berniat haji dah, dah ihram dah pun, kemudian terhalang, maka hendaklah dia bertahallul pada tempat yang dia terhalang tu. Dia menyembelih kambing, dia menyembelih haiwan korban yang lebih tepatnya, dan begitu juga dia mencukur rambut. Jadi disebabkan terhalang tu, Nabi SAW suruh para sahabat berbuat demikian. Namun para sahabat radhiyallahu anhum, mereka bukan di atas dasar engkar pada Nabi SAW, tapi di atas dasar mereka rasa kecewa tak dapat buat haji tu. Mereka macam berlengah-lengah, macam tak buat macam tu. Jadi Nabi SAW ketika tu masuk ke dalam kemah baginda bersama dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Baginda mengungut, kata dah suruh dah untuk tahallul, dah suruh dah untuk menyembelih kambing, dah suruh dah untuk cukur rambut, namun mereka tak buat. Lalu di sini peranan wanita, peranan isteri. Ummu Salamah radhiyallahu anha kata, ya Rasulullah, janganlah marah pada mereka, sebab mereka bukannya tak mau buat disebabkan saja nak ingkar dan sebagainya, tapi sebab mereka kecewa, mereka nak balik ke Mekah.
Muhajirin nak balik ke Mekah, nak melakukan haji di Baitullahil Haram dan sebagainya, lalu mereka kecewa tak dapat berbuat sedemikian, maka Ummu Salamah radhiyallahu anha menasihatkan Nabi SAW, apa kata baginda dulu yang buat? Baginda dulu yang menyembelih kambing kemudian bercukur, iaitu bertahlul. Maka nasihat itu dia diikuti oleh Nabi SAW. Bila sahabat radhiyallahu anhum nampak Nabi SAW, baginda sendiri berbuat sedemikian, maka mereka berbuat sedemikian. Ini merupakan satu peranan wanita, peranan isteri yang sangat baik ditunjukkan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Okay, jadi dalam soal ni kita tak nampak perebutan kuasa kepimpinan, perebutan hak untuk memerintah dan sebagainya. Tidak ada. Yang ada adalah kepimpinan lelaki, suami, tetapi boleh dinasihati oleh para isteri. Baik, kemudian begitu juga pada minggu lepas kita dah tengok dua ciri wanita yang taat sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kita dah tengok di sini dua ciri wanita yang taat itu al-qanitat. Yang pertama, taat ni taat pada siapa? Taat kepada yang pertamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, disebabkan kaum lelaki dan kaum wanita ni kita dah ada peranan kita masing-masing yang telah digariskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan dengan lebih lanjut oleh Nabi SAW. Maka tugas kita jalankan saja peranan tu. Tak payah pening kepala fikir pasal hak ni siapa, hak dah ada semua dah, hak dah ada, tanggungjawab dah ada, wajibat dah ada dan sebagainya. Kita ikut saja. Maka wanita yang soleh itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wanita yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalankan peranan dia sebagaimana yang telah disuruh, digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salihah, wanita yang salihah. Dan yang kedua, wanita yang taat kepada suami dia. Okey, apabila nanti kita tengok apabila disuruh berbuat sesuatu dia buat. Cuma dekat sini timbul satu soalan. Saya ingat ada pertanyaan pernah diajukan. Dia suami dia, saya ingat di telefon dia tanya, dia mengadukan berkenaan, bukanlah mengadukan berkenaan suami, tapi dia tanyakan berkenaan masalah hukum. Suami dia suruh dia buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, suami dia suruh dia warnakan rambut. Warnakan rambut ni dia ada dua. Kalau kita ikut hukum yang dikeluarkan, dibincangkan oleh pihak JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, kalau dia punya pewarna tu semi perm, maksudnya dia sentuh kulit kepala tu dan dia membuatkan kulit kepala kita ni tak telak air. Yang tu tak boleh. Okey, sebab bila kita angkat hadas dan sebagainya, berwuduk dan sebagainya, tak kena pada kulit kepala. Yang kedua, kalau full perm tu perm tu permanent lah. Barangkali kot saya pun tak pernah warna rambut, tak tahu. Tapi full perm tu, yang tu dibolehkan sebab dia cuma melekat pada rambut, dia tak melekat pada kulit kepala. Jadi dari segi hukum warna rambut tu boleh tak Ustaz? Kalau suami dia minta, dia jadi wajib, dia kena buat. Okey, warna apa ikutlah. Kalau perempuan dapat suami yang tengok rambut hijau cantik, nasib badan nak buat macam mana kan? Tapi warna tu tidak ada masalah kalau dia tidak melibatkan melindungi kulit kepala daripada terkena air dan masalahnya. Masalahnya apa? Dia tanya, dia kata suami saya suruh warnakan rambut, kemudian tak bagi pakai tudung sebab suka tengok isteri dia rambut ada minggu ni rambut karat, minggu depan rambut terbakar, minggu depan rambut itulah rambut berlumut dan sebagainya. Itu satu. Kemudian ada lagi beberapa perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami dia suruh dia buat, lalu suami dia guna alasan ini semua adalah taat pada suami. Kotlah dia baca sekali yang ayat yang kita baca ini, fasalihatu qanitat. Wanita solehah itulah wanita taat pada yang pertama kepada Allah dan juga taat kepada suami dia. Macam mana kes macam ni tuan-tuan dan puan-puan? Soal ketaatan yang mutlak ni, kita berikan ketaatan yang mutlak pada dua saja, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain daripada tu, dalam soal kepimpinan yang lebih luas, okey, ataupun dalam kerangka perbincangan kita ni, ketaatan kepada suami ni, seorang isteri taat pada suaminya hanya dalam perkara yang baik, hanya perkara kebaikan saja. Perkara maksiat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Maka kalau suami dia tak bagi pakai tudung, dia kata ni taat pada suami, tak bagi pakai tudung, dia boleh mengendahkan
apa yang suami dia sebut tu. Okey, dia hak dia untuk dia tutup aurat dia, sebab itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia berada di kedudukan yang lebih tinggi. Okey, jadi ketaatan kepada suami adalah perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara ma'ruf yang tidak melibatkan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan seorang isteri dia boleh menasihati suaminya untuk jangan melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala, boleh. Okey, umpamanya dia cakap, abang suruh saya tak pakai tudung macam ni, ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh. Bagus macam tu. Okey, dia boleh menasihati suaminya kembali, nasihatkan yang baik untuk mengikuti arahan Allah Subhanahu Wa Taala, boleh. Okey, sebab maksiat pada Allah adalah keingkaran yang utama sekali, tak ada yang lebih daripada tu. Baik, kemudian yang kedua, begitu juga kita dah, ini saya ada sebut juga sikit minggu lepas, iaitu wanita yang solehah ini adalah wanita yang memelihara kehormatan dirinya, memelihara harta suami dia dan juga menjaga anak-anaknya. Disebutkan di sini ketika suaminya tak ada. Okey, bukan maksudnya ustaz ayat ni suami dia disebut waktu suami dia tak ada. Masa suami dia ada, tak apalah dia nak jual sofa suami dia ke apa, tak boleh. Ini dimaksudkan di sini. Kenapa disebut ketika tak ada? Sebab selalunya ketika tak ada tu lebih cenderung untuk melakukan kesilapan. Bukannya kata wajib berlaku kesilapan, tapi cenderung sebab suami tak nampak kan. Bukan saja dalam bab suami isteri, saya ingat semua benda, budak-budak pun waktu cikgu tak ada, dia bisingnya macam tu lah sifat manusia. Disebabkan ghaib itu ketika tiada itu lebih cenderung untuk buat perkara orang kata apa, belakang tabir kan. Jadi seorang wanita yang solehah itu waktu suami dia tidak ada sekalipun, dia masih memelihara kehormatan dirinya. Maknanya tak buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun merosakkan harta suami dia. Okey, buat perkara tanpa hak, dan begitu juga menjaga anak-anaknya. Ni baru ni kita dengar kes Allahyarham siapa, Amir nama kan, satu kes yang menggemparkan negara, bagaimana jagaan, bawah jagaan mak kandungnya sendiri sampai meninggal dunia budak tu. Kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala berikan segala kebaikan, kerahmatan bagi dia, ganti balik segala seksa yang dia lalu selama 3 bulan tu. Wallahu alam. Ini kita kata satu kes yang menghairankan lah. Waktu saya pertama kali dengar pun, ingatkan dia mati di tangan mak angkat. Mak sendiri tak boleh nak jaga. Biasalah kita dengar cerita macam tu. Rupanya tengok kes mak sendiri, la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keizinan pada pihak berkuasa dan seterusnya untuk bawa pelaku bersalah tu, siapalah, mak dia ke ataupun pak tiri ke apa, menghadap muka pengadilan. Baik, berbalik pada sini, kita sambung sikit. Adapun ungkapan bima hafizallah, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, yang bermaksud maka wanita yang solehah itu ialah wanita yang taat kepada Allah, lagi memelihara dirinya ketika suami tidak ada, bima hafizallah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memelihara mereka. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kaum wanita. Itu maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kaum wanita, maka disebabkan itu wanita yang kembali taat kepada Allah adalah wanita yang salihah. Sebab apa? Sebab Allah dah jaga dia. Okey, dalam ayat ni dimaksudkan apa maksud jagaan Allah Subhanahu Wa Taala tu? Dimaksudkan jagaan Allah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala memelihara wanita ni melalui suaminya. Yang itu kita kena faham. Maksudnya di sini kata pengarang, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh isteri mentaati suaminya, memelihara kehormatannya dan memelihara harta suaminya sebagai balasan yang seimbang dengan pemeliharaan Allah terhadap wanita. Okey, dengan menentukan hak yang mereka nikmati daripada suami. Sebab daripada suami ini macam-macam hak, macam-macam nikmat yang wanita dapat. Dia dapat tempat perlindungan. Saya ingat siapa seorang pendakwah wanita negara, saya tak ingat, Datuk Dr. Hafizah Musa ataupun saya tak berapa ingat siapa pernah sebut, tapi dia sebutkan dia sebagai wanita pun, dia kata wanita ni ada masanya terlupa dengan nikmat suami. Benar sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, dia melihat neraka, baginda melihat neraka, dan neraka ini banyak dipenuhi oleh kaum wanita, disebabkan yang pertamanya kufur dengan nikmat suaminya. Saya ingat pendakwa tersebut, saya lupa nama dia, saya bukan lupa nama, lupa orang. Dia sebut wanita ni selalunya bila dia dah tak ada suami, maksudnya dia dah
dia rasa sendiri dia bawa anak seorang-seorang, dia kena cari tempat perlindungan sendiri, dia kena cari rezeki dia sendiri dan sebagainya. Ketika tu baru dia rasa betapa besarnya nikmat suami yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia. Okey, bagaimana dia ada tempat perlindungan, bagaimana dia ada makan, bagaimana dia ada pakaian, bagaimana anak-anaknya terpelihara, dia duduk dengan keadaan selesa dan sebagainya. Itu semua satu nikmat yang besar. Saya ingat ini bukan saja pihak wanita untuk kita nak bincang secara adilnya, pihak lelaki pun sama juga. Di antara sifat manusia ni, kita tak sedar nikmat tu ada sehinggalah nikmat tu hilang. Sebab tu kata Nabi SAW, dua nikmat yang sering manusia tertipu dengannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dua nikmat yang manusia sering tertipu dengannya. Apa maksud tertipu? Maknanya dua nikmat yang kita dapat bila kita ada nikmat tu, bila kita mempunyai nikmat tu, kita rasa seolah-olah macam, maaf tuan-tuan, pejabat telefon, apa pula pejabat telefon sorry. Dua nikmat tu yang kita, ketika kita menikmati nikmat tu, kita lupa bahawa nikmat itu sebahagian daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dua perkara. Yang pertamanya nikmat kesihatan, yang keduanya nikmat masa lapang. Okey, waktu kita sihat, kita tak gunakan nikmat tu betul-betul. Waktu kita lapang, kita tak gunakan nikmat tu betul-betul untuk buat perkara yang bermanfaat, perkara yang berfaedah, perkara beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya. Sama juga dengan ayat ni, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menekankan bahawasanya di antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan khusus dalam kerangka ayat ni kepada kaum wanita, iaitu nikmat suami mereka, yang mana daripada suami itu mereka dapat, yang pertamanya mereka dapat mahar, mereka dapat mas kahwin sebagai hadiah daripada suami untuk menjadi isinya. Begitu juga dia mendapat saraan hidupnya. Saraan hidup ni yang asas kita kata adalah rumah, pakaian, makanan dia. Saraan hidup tu dia dapat setiap hari, alhamdulillah. Kemudian yang ketiganya, hak wanita juga untuk dia mendapat pergaulan yang baik. Okey, pergaulan yang baik ni maksudnya adalah pergaulan yang baik ni maksudnya adalah layanan yang baik daripada suami dia. Jadi untuk para suami, dia bukan saja nafkah dari sudut zahir ni, maksudnya dari sudut dia beri saraan makanan, saraan rumah dan sebagainya, tetapi pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik ni pun diterbahagi kepada beberapa bahagian. Okey, sebagai contoh menghiburkan dia. Okey, sebagai contoh juga mendengar kisah-kisah dia. Sebab wanita ni kadang-kadang dia ada masa dia nak bercerita, dia nak rasa ada orang dengar dia, ada orang faham dia. Kita tengok Aisyah radhiyallahu anha, pada satu ketika ada 11 orang sahabat wanita datang kepada dia mengadukan berkenaan hal suami mereka, tapi mereka tak sebut terang. Mereka sebutkan dalam bentuk kiasan, bentuk kisah macam ni, kisah begitu dan sebagainya. Maka bila Nabi SAW pulang, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ke semua kisah 11 orang wanita ni kepada Nabi SAW. Dan baginda Nabi SAW mendengar ke semua aduan 11 orang wanita, bukan 11 orang, kisah 11 orang wanita tersebut daripada Aisyah radhiyallahu anha. Maka ini pun termasuk dalam pergaulan yang baik. Okey, untuk ada masanya dia nak ada orang dengar dia, kisah dia dengar saja sampai habis dan sebagainya, itu termasuk pergaulan yang baik. Begitu juga termasuk dalam istilah pergaulan yang baik, seorang lelaki itu, seorang suami itu bersabar dengan isterinya, bersabar dengan kerenah isterinya. Saya ingat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab yang Ihya Ulumuddin, memang dia sebut di antara perkara dalam perkahwinan ni yang perlu direnung adalah bersabar dengan kerenah wanita. Yang tu biasa, tapi ialah semua bendanya adalah batasnya kan. Kalau kita kata sampai ke tahap naik kuali kat kepala tu, itu saya sabar ustaz dengan kerenah, itu melampau lah. Yang ni kita kata kena tengok lah. Bersebab kadang-kadang dia ada mungkin bad mood sikit, mood tak baik sikit, kadang-kadang angin tak baik sikit, kadang-kadang senyap, tak berapa nak bercakap dan sebagainya. Okay, perkara-perkara sedemikian. Begitu juga perkara yang keempat termasuk pergaulan yang baik adalah pendidikan kepada isterinya. Seorang isteri berhak untuk dididik menurut acuan agama. Okey, dia kena berikan ilmu agama kepada isterinya. Itu saya ingat ulama sebut, kalau dia berkemampuan untuk mendidik isterinya dengan didikan agama, itu yang paling baik. Tetapi kalau dia sendiri tak mampu, barangkali isteri dia ada
bawa buku umpamanya, bang tolong ajar buku ni umpamanya, dia kata saya tak reti nak ajar, maka itu menjadi hak isterinya untuk ajak suaminya pergi ke majlis ta'lim, kuliah agama, kuliah ilmu, sebab dia nak menuntut ilmu, yang tu termasuk dalam kewajipan suami memberikan didikan kepada isteri. Okey, itu pergaulan yang baik. Okey, jadi dia hak isteri ni bukan sekadar mas kahwin dan juga sara hidup saja, tapi banyak perkara-perkara itu pun perlu diberikan perhatian. Baik. Dalam saya ingat dalam kelas yang lepas dan juga sebelum daripada PKP itu ada kita bincangkan wanita ini ada dia punya beberapa kekurangan dia, iaitu dia sering kufur dengan nikmat suami dia, begitu juga dengan dia punya keputusan dia sering dipengaruhi oleh dia punya emosi dia. Maka di situ Allah disebabkan kekurangan itu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peranan wanita ni sesuai dengan dia punya keadaan hakikat diri dia. Okey, hakikat fizikal dia, hakikat mental dia. Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan peranan yang sesuai dengan dia punya kemampuan dia, dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan untuk para wanita pergi ke masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kalau kita tengok dari segi senang susah masuk syurga ni, memang pada hakikatnya kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW, wanita lebih mudah untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh apa? Hadis ni yang dibawakan oleh pengarang ni sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ibnu Jarir dan lain-lainnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, khairun nisa'i imra'atun idza nazarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsaha, akhrajahu al-Baihaqi wa Ibnu Jarir wa ghairuhuma an Abi Hurairah. Yang bermaksud wanita yang paling baik, khairun nisa, wanita yang paling baik adalah yang pertama, wanita yang jikalau engkau memandangnya, nescaya dia akan menyenangkan hati kamu. Maksudnya apa? Sifat dia baik. Okey, sifat dia baik, sifatnya baik. Yang pertama, barangkali dimaksudkan dengannya adalah banyakkan ibadah. Wanita banyak ibadah ni menyejukkan hati. Solatnya bagus, lepas solat kita tengok baca Quran, tak perlu suruh pun dia baca Quran. Begitu juga dia banyak, barangkali dia banyak berinfak, barangkali dia banyak bersedekah, barangkali layanan terhadap anaknya baik, dia berikan pendidikan. Maksudnya kita tak perlu nak pandu banyak lah. Dia banyak bergerak sendiri, melakukan amal-amal soleh selain daripada jaga kita, makanan, pakaian dan sebagainya, sehingga kan kita menyenangkan, kita tengok dia menyenangkan hati. Begitu juga dia berwajah manis. Ini pun salah satu daripada sunnah Nabi SAW. Saya ingat selalu orang tanya, ustaz, apa dia sunnah yang kian dilupakan? Selalu saya cakap, kalau dilupakan tu saya pun terlupa. Tapi salah satu sunnah yang kian dilupakan adalah berwajah manis. Jangan berwajah bengis, berwajah manis, senyum, ceria dan sebagainya. Itu sebahagian daripada sunnah Nabi SAW. Perkara ni senang ke nak buat, ustaz? Ada tuan-tuan dan puan-puan, ada orang kata senang. Dia bergantung. Kita kalau dalam kehidupan kita ni, biasalah dalam satu sudut kehidupan kita ada cabaran. Barangkali kita ada masalah dengan tempat kerja, barangkali kita ada masalah dengan keluarga, barangkali kita ada masalah kesihatan, barangkali kita ada masalah kewangan. Ni pula musim-musim PKP dan sebagainya. Saya ingat pihak kerajaan pun banyak menekankan berkenaan isu kesihatan mental dan sebagainya. Barangkali banyak perkara-perkara macam tu. Tetapi bagaimana dalam keadaan sedemikian, kita cuba untuk memberikan wajah yang manis, kita cuba untuk senyum, kita cuba untuk beramah mesra dengan orang-orang yang berjumpa dengan kita, saudara-saudara se-Islam kita dan sebagainya, ahli qaryah dan sebagainya. Itu sebahagian perkara yang perlu diusahakan. Sama jelas juga untuk para isteri. Okey, maklum, memang difahami sangat dalam keadaan dalam keadaan menjaga rumah, barangkali penat, barangkali penat menjaga anak dan sebagainya, barangkali ada masalah dan sebagainya. Namun perkara yang cuba dilakukan adalah berwajah manis ketika mana suami dia bersama dengan dia, ketika suaminya ada, sehingga kan membuatkan suami dia berasa senang hati. Okey, jadi barangkali sebab daripada dia punya ibadah yang dilakukan satu, barangkali juga disebabkan dengan sikapnya, akhlaknya yang baik dan sebagainya, maka suaminya memandang menyenangkan hati. Menyenangkan hati itu tanda wanita yang soleh, sebaik-baik wanita, kata Nabi SAW. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kata baginda SAW, jikalau engkau menyuruhnya, nescaya dia mentaatimu. Maknanya suruh buat apa-apa, dia mentaati, dia ikut cakap suami dia. Yang ni pun saya ingat satu perkara yang perlu diusahakan lebih. Nak pula sekarang zaman feminism dan sebagainya, dia kata
wanita ni pun dia berhak untuk mempersoal. Kalau macam tu memang letih tuan-tuan dan puan-puan. Suruh dia, ini hak saya untuk, itu susah lah. Kalau dia suruh perkara kebaikan, kalau suami suruh perkara yang makruf, perkara kebaikan, maka perlu dia buat. Ataupun perkara yang memang dalam dia punya tanggungjawab dia, maka perlu dia buat. Bila diizinkan, dia ada uzur syar'i untuk tak buat apa yang suami dia buat dalam keadaan yang memang syariat mengizinkan. Umpamanya barangkali dia sakit, kalau dia sakit, tak apalah kata bang saya tak apa sihat, tak ada masalah cakap macam tu. Ataupun barangkali dia kepenatan sangat-sangat, itu pun hak dia, kata saya penat sangat-sangat dan sebagainya, boleh. Ada dia punya budi bicara kat situ masih ada. Tetapi kalau perkara itu dalam kemampuan dia, ketika dia mampu, termasuk dalam tanggungjawab dia, perkara itu pun perkara kebaikan, bukan perkara yang menyimpang daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan merupakan perkara yang maksiat kepada Allah, maka dia mentaati suami dia, tak banyak cakap. Okey, suruh buat terus. Ni yang kedua tanda. Kemudian yang ketiga, yang ni ada kita sebutkan minggu lepas, dan jikalau wa iza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsaha, dan jikalau engkau ghibta ni ghaib maksudnya tak ada bersama dengan isi kamu ni, kamu tak ada kat rumah umpamanya, nescaya dia memelihara hartamu dan dia memelihara dirinya. Harta suami dia jaga, jaga elok-elok, tak bagi rosak, jaga dengan bersih dan sebagainya. Dan begitu juga dia menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya. Saya kira termasuk juga menjaga dirinya ini adalah menjaga penampilan dirinya di hadapan suami dia. Ini satu masalah kita di zaman, saya ingat dulu dah, saya ingat waktu saya baca tulisan Ibn Jarir At-Tabari pun ada dia sebutkan berkenaan dengan masalah ni, iaitu masalah wanita yang berhias di luar rumahnya, bukan di dalam rumahnya. Sama juga dengan barangkali sekarang kan ada yang berkerjaya. Saya satu perkara yang saya tidak berapa faham, bersolek, berhias, bercantik-cantik di luar rumah untuk pergi kerja ni tak ada kena-mengena pun dengan performance kerja, tak ada kena-mengena pun dengan kepentingan kerja. Okey, kalau nak bersolek dan sebagainya boleh. Itu orang tanya, ustaz, apa hukum bersolek? Saya tak kata haram, solek kat rumah. Kalau suami suruh dia wajib lah, kalau tidak dia disunat lah, menyenangkan mata suami. Okey, jadi memelihara dirinya tu, waktu dia keluar memelihara kehormatan dirinya, pakaiannya menutup aurat, dia tidak bermakeup dan sebagainya, tidak cuba tampil supaya orang pusing tengok ke dia dan sebagainya. Tetapi apabila berada di rumah, dia menjaga diri dia, berhias untuk suami dia dengan keadaan yang bersih, dengan keadaan yang ikutlah solekan dan sebagainya, sehingga kan suami dia berasa senang kepadanya. Okey, jadi itu 3 ciri wanita yang dijelaskan oleh hadis Nabi SAW sebagai wanita yang terbaik. Baik, kemudian terakhir untuk hari ini insya-Allah, minggu depan saya harap kalau PKP tak sambung, hari Jumaat ni akan bermula di masjid semula lah. Kita akan sambung, mungkin saya ulang sikit yang lepas, kemudian kita sambung dengan wanita yang derhaka insya-Allah. Namun satu sepotong hadis ini yang saya sebutkan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala telah memudahkan untuk wanita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, ada kekurangannya wanita ini, tetapi disebabkan itu juga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan mereka untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tanggungjawabnya berdasarkan hakikat dirinya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak meletakkan tanggungjawab yang besar sebagaimana kaum lelaki pegang, dan itu membuatkan mereka mudah masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena faham tuan-tuan dan puan-puan. Selalu orang nampak, saya sebut minggu lepas, orang nampak tanggungjawab yang lebih ni kemuliaan lebih. Tak, kalau dia pegang tanggungjawab yang lebih tapi dia tak jalankan tanggungjawab dia, maka kehinaan yang lebih pada dia. Jadi bukan macam tu. Lebih baik kita pegang tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali tanggungjawab yang sederhana tetapi menjalankan dengan baik, maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata hadis ni? Masyhur hadis ni, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masya-Allah. Rawahu Ahmad an Abdurrahman bin Auf. Baik, jikalau wanita itu solat 5 waktunya, jaga solat 5 waktu dia. Solat waktu ni disebut kat sini, jaga solat 5 waktu dia, solat tepat waktu, solat dengan khusyuk dan sebagainya, dan puasa pada bulan Ramadan, maknanya perkara yang fardu, dan memelihara kehormatannya dan mentaati suaminya. Dia menjadi seorang wanita yang terhormat, bukan wanita yang minta maaf cakap murahan lah. Semua orang boleh tengok, semua orang boleh agak dia macam mana, semua orang boleh agak dia macam dengan semua orang menyending dan sebagainya. Melihara kehormatannya, jadi seorang wanita terhormat, orang tengok dia, orang segan dengan dia. Itu ciri wanita yang terhormat. Orang tak mahu nak buat perkara tak elok pada dia. Okey, tak mahu nak memikirkan pergaulan tak elok dengan dia. Itu tanda wanita yang terhormat, orang segan pada dia.
dan mentaati suaminya, kelak di akhirat kelak dikatakan padanya, masuklah kamu ke dalam syurga melalui pintu mana sahaja yang kamu sukai. Masya-Allah, syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni ada berapa pintu? Kesemuanya ada 8 pintu. Okey, jadi mana-mana pintu yang menyenangkan itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan, bukan saja masuk syurga, bahkan bagilah ikut pintu mana sahaja yang dia suka, yang dia berkenan untuk masuk. Apa dia punya syarat dia? Jaga solat, jaga puasa, pelihara kehormatan dan juga mentaati suami dia. Masya-Allah tuan-tuan. Kalau kami inilah pihak laki, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, boleh tak kalau kami ni diberikan berapa perkara, 3-4 perkara, kemudian kami dapat syurga, mana-mana pintu kami nak? Kami nak tuan-tuan. Siapa nak orang yang faham dengan berat tanggungjawab ni tak mahu pegang tanggungjawab, sebab dia perkara yang susah, boleh menjerumuskan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, untuk kaum wanita Allah telah melebihkan, bukan letak sama, tapi Allah telah melebihkan dengan memudahkan kaum wanita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ambillah kesempatan ni untuk menjadi isteri yang taat, untuk menjadi ibu yang baik kepada anak-anak kita. Insya-Allah dengan Allah memudahkan jalan ini, rebutlah peluang ini, kurangkan kita komplain, kurangkan kita hak wanita, feminisme dan sebagainya. Insya-Allah itu memudahkan perempuan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat sampai situ saja untuk kali ini. InsyaAllah tak ada arah melintang. Kalau tidak disambung PKP, insyaAllah istimewa kita akan berjalan seperti biasa pada hari Jumaat 5 bulan. InsyaAllah apa-apa maklumat akan diberikan melalui WhatsApp dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada minggu ni merupakan PKP minggu kedua kita, dan pada tengah hari ni insya-Allah kita sambung pengajian kita berkenaan talbisul iblis. Pada minggu lepas ada kita bawakan hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkenaan dengan orang-orang Yahudi akan berpecah menjadi 71 ataupun 72 golongan, sama seperti halnya orang Nasrani iaitu Kristian, dan ada pun umatku iaitu muslimin akan berpecah belah menjadi 73 bahagian. Hadis yang diriwayatkan dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Ada kita sebutkan pada minggu lepas. Barangkali dari segi malahan Ibn Jauzi pun ada sebutkan dalam Talbisul Iblis ni, untuk kita betul-betul nak kira nombor-nombor tu, nak bagi tepat 73 tu, dia kata itu satu perkara yang memang tak boleh. Dia kata kita tidak mengetahui. Dan begitu juga saya bersetuju dengan pandangan bahawasanya dalam bahasa Arab ada kalanya bila dibawakan 70, 700, 7000 dan sebagainya, dia bukan nak menceritakan bilangan sebenar tu, angka sebenar tu, tapi dia nak menceritakan dah berpecah menjadi banyak ataupun satu bilangan yang banyak sehingga kan tidak terkira lagi. Okey, wallahu alam, kebenaran hanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pada minggu lepas kita dah tengok 4 kelompok secara umumnya, iaitu yang pertama kita tengok golongan Khawarij. Apa dia Khawarij? Khawarij ni dia pada sudut sejarahnya berasal apabila mereka keluar daripada barisan tentera Ali bin Abi Talib radhiyallahu an sebab tak setuju dengan peristiwa tahkim yang berlaku di antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma jami'a, dan mereka ini mempunyai beberapa ciri-ciri yang khusus. Saya ingat ciri yang paling utamanya adalah mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar ni kita kata dosa besar lah, nama pun pelaku dosa besar, tetapi tidak mengeluarkan daripada agamanya. Sebagai contohnya, orang yang tidak solat umpamanya dosa besar, orang yang tidak menunaikan puasa dosa besar. Adakah mereka jatuh kafir? Tidak, selagi mana mereka tahu, meyakini kewajipan dan kefarduan solat dan juga puasa tu. Tapi kalau mereka kata pada saya solat ni tak perlu, yang tu baru jatuh kafir. Umpamanya macam tu lah. Tapi golongan Khawarij ni, mereka melihat kepada hadis-hadis sebagai contoh. Kata Nabi SAW, man ghashana falaysa minna, dan siapa yang membuat tipu helah ke atas kami, dia bukan sebahagian dari kami. Maka mereka kata orang yang buat tipu helah ni jatuh kafir. So Nabi kata bukan sebahagian daripada kami. Siapa yang memerangi kaum muslimin, maka dia kafir, jatuh kafir semualah. Maka ni golongan Khawarij. Begitu juga kita tengok golongan Qadariyah. Saya pergi sekali imbas saja sebab minggu lepas kita dah tengok. Hari ini kita masuk 2 kumpulan lagi insya-Allah. Yang keduanya golongan Qadariyah, iaitu mereka yang mempercayai manusia mempunyai qudrah, manusia mempunyai kekuatan untuk menentukan nasib dia sendiri,
bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mentakdirkan apa-apa bagi manusia. Umumnya macam tu. Okey, ini golongan free will lah kita kata kan, golongan Qadariyah. Kemudian golongan Jahmiyah, iaitu mereka yang banyak menumpukan perbincangan mantik berkenaan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga niat mereka tu baguslah, mereka nak mensucikan Allah, tetapi ke tahap yang melampau, tahap yang hulu, sehingga kan sampai ke satu tahap pengasas dia Jahmu bin Safwan pernah sebut bahawasanya tidak boleh sebut Allah itu ada, sebab makhluk pun ada, jadi tak boleh sebut Allah itu ada. Kita kena kata Allah itu tidak ada, tetapi bukan tidak ada. Yang ni memang tak boleh nak faham falsafah. Kemudian golongan Murji'ah, iaitu golongan yang irja' menangguhkan, golongan yang menangguhkan hukum ke atas manusia, ataupun dalam bahasa mudahnya mereka mengatakan bahawasanya amalan maksiat tidak merosakkan keimanan, dan bahawasanya keimanan itu tidak naik dan tidak turun, bahawasanya seseorang itu dia berbuat apa perlakuan maksiat pun tidak memberi kesan kepada dia punya keimanan dia, maknanya dia masih lagi ahli beriman. Okey, dan keimanan itu juga terletak di hati sahaja, bukan pada lisan, bukan pada perbuatan dia. Kita kata kalau guna standard Murji'ah ni, Fir'aun pun beriman sebab Fir'aun pun tengok Nabi Musa AS, dia tahu kebenaran dibawakan Nabi Musa AS, tapi dia tak sebut perkara tu, dia tidak beramal dengan syariat, maka kita kata dia bukan orang Islam. Kalau ikut standard Murji'ah, Islam lah, tak boleh lah macam tu. Baik, itu 4 golongan ni yang kita sebut minggu lepas. Saya ingat di akhir perkongsian tu ada kita sebutkan bahawasanya 4 golongan ni, kalau nak kata ada kelab-kelab 4 golongan ni, tak ada lah sekarang. Kelab Khawarij Malaysia, Persatuan Qadariyah Malaysia, himpunan seminar Jahmiyah Malaysia, dia tak ada lah macam tu. Tetapi dia punya unsur-unsur tu masih ada. Khawarij, unsur mengkafirkan orang ada tak? Ada, takfiri. Okey, tak buat macam ni kafir. Yang saya selalu ingat dalam isu masa kini ni, tidak menumpukan pada mana-mana pihak, tapi saya ingat isu terkini ni selalunya hukum lah, hukum had, hukum qisas. Siapa, saya ingat Hizbut Tahrir umpamanya, siapa yang tak buat hukum ni maka dia negara kafir. Na'udzubillah min zalik. Walhal kita ni negara Islam, cuma saja ada beberapa perkara yang masih belum kita jalankan, tapi negara ni negara Islam, undang-undangnya undang-undang Islam dan sebagainya. Secara umumnya macam tu lah kita sebutkan. Cuma ada beberapa perkara yang kita masih belum buat lagi. Pernikahan dah cara Islam, perceraian cara Islam, pembahagian harta cara Islam, bebas beribadah dan sebagainya, maka negara Islam. Cuma saja benarlah ada beberapa perkara yang perlu sama-sama kita usahakan lagi, tetapi itu tidak menjadikan negara ni negara kafir. Na'udzubillah. Okey, begitu juga dengan Qadariyah, tak percaya dengan takdir, manusia ni mempunyai kekuatan dan sebagainya. Begitu juga dengan golongan Murji'ah, buat macam mana pun jangan tengok pada cara pakaian saya, jangan tengok saya ni suka pergi kelab malam, minum arak dan sebagainya. Hati saya beriman. Barangkali orang pergi kelab malam tu hatinya lebih beriman daripada orang pergi masjid. Ini benda-benda yang media sosial duk selalu sebut lah, benda-benda macam tu kan. Kalam khabis, kita kata perkataannya buruk, perkataannya huduh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebab nak kata saya buat maksiat ikut sekati saya, hak asasi saya, tapi saya kekal beriman. Barangkali hati saya lebih baik. Tak, hati yang baik akan dicerminkan pada akhlak yang baik. Itu pada hakikatnya. Okey, hati yang baik akan dicerminkan pada amal soleh dan juga akhlak yang baik. Kalau akhlaknya tak baik, amalnya tak ada, itu bukan hati baik. Tak usah nak cover-cover. Okey, wallahu alam. Kerana ilmu lah. Baik, ada pun 2 golongan lagi kita nak tengok dah hari ni, disebut oleh Ibn Jauzi. Dia kata yang hadis 73 golongan tu kita nak betul-betul kira sampai cukup 73 tu, dia kata memang susah lah. Tapi dia kata usulul bid'ah, bid'ah ni dalam akidah. Okay, saya kurang gemar membicarakan masuk perbincangan bid'ah dalam fiqh, yang tu panjang cerita dia, banyak selok-belok dia. Bid'ah dalam akidah itu lebih utama. Dia kata usulul bid'ah ataupun usul bid'ah dalam akidah ni, walaupun disebutkan oleh Nabi SAW 73 tadi, tetapi pada hakikatnya usul dia cuma 6 ni. Dia kata 6 ni dia punya usul, iaitu dia punya benih dia 6 dia. Yang 4 yang kita dah sebut tadi, Khawarij, Qadariyah, Jahmiyah dan juga Murji'ah. 2 lagi apa dia kata, 1 ni saya simpan lah sebab apa ni kajian saya bidang ni, insyaAllah kita terang lebih lanjut sikit, iaitu yang kelimanya Jabariyah. Jabariyah, apa maksud Jabariyah? Saya ingat waktu kami di peringkat universiti tu, bila buka kertas soalan exam tu, dia ada sebut soal ijbari. Apa maksud ijbari? Maknanya soalan wajib, tak jawab tu markah melayang. Okey, jadi maksud Jabariyah adalah manusia ni dia bertentangan dengan golongan Qadariyah. Qadariyah ni kata manusia
mempunyai kudrah, kekuatan untuk menetapkan takdir dia sendiri. Jabariyah ni pula terbalik. Dia kata manusia ni ikut ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala 100%, hatta dalam perlakuan maksiat. Kenapa dia buat maksiat? Disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala sedang menetapkan dia buat maksiat. Kenapa dia buat masuk neraka dan sebagainya? Kenapa dia berzina? Kenapa dia mencuri? Kenapa dia merampak? Sebab Allah yang dah memaksa dia berbuat sedemikian. Dia tidak ada kekuatan untuk nak buat selain daripada tu. Yang ni pun na'udzubillahi min zalik, seolah-olahnya mereka membincangkan berkenaan dengan ketetapan ataupun takdir Allah ni macam buku novel, buat satu tulisan yang tertutup, satu tulisan yang macam-macam mana pun ada satu je jalan cerita. Sedangkan tulisan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah sebahagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, misteri yang gaib di sisi Allah. Ali bin Abi Talib radhiyallahu an kata, janganlah kita memberatkan diri kita dengan persoalan qada dan qadar. Kita beramal sajalah dan beriman bahawasanya qaddarallahu ma syaa fa'al. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah takdirkan, dia berbuat macam mana dia takdirkan. Secara khususnya wallahu alam, itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu golongan Jabariyah. Yang ni pun saya kira dari sudut dia punya hidup mazhab akidah dia ni ataupun dia punya ajaran ni, dari sudut hidupnya wallahu alam, alhamdulillah kat negara kita saya ingat kurang lah. Yang unsur Khawarij tadi ada. Kalau nak tengok balik, hak kuatnya tu lah Khawarij dan juga Murji'ah. Okey, Khawarij dalam bentuk barangkali pegangan yang terlalu keras sehingga kan siapa yang tak ikut tu jatuh kafir dan sebagainya, na'udzubillah. Ada pun Murji'ah ni lebih kepada yang kita kenali sebagai liberalism lah. Maksudnya nak buat apa pun tak apa, asalkan hati baik, syok kat dia lah, masuk syurga macam tu. Na'udzubillah. Baik, yang kelima tadi Jabariyah. Yang keenam ni sengaja saya simpan yang terakhir, iaitu kata Ibnu Jauzi golongan Rafidah. Okey, golongan Rafidah. Rafidah ni secara khusus Ibnu Jauzi sebutkan Rafidah di sini. Rafidah ni pada hakikatnya Syiah lah sebenarnya. Tetapi dia tidak sebutkan Syiah di sini, dia masukkan di sini adalah Rafidah. Ini disebabkan kefahaman sebahagian daripada ulama-ulama silam, bukanlah silam sampai ke golongan salaf, tapi golongan yang ada agak terkemudian pun ada juga, sebagai contoh Az-Zahabi dan sebagainya. Kefahaman mereka Rafidah ni adalah Syiah yang melampau. Okey, walaupun saya ingat di sisi Az-Zahabi dia berbeza sikit. Ada disebut Rafidah yang boleh diterima dan ada disebut Rafidah kamil. Rafidah kamil ni sehingga peringkat mengkafirkan sahabat dan sebagainya. Wallahu alam. Tapi apa yang dimaksudkan Ibnu Jauzi di sini adalah Syiah Rafidah, ataupun yang kita kenali dengan sekarang ni, saya beranilah nak kata ni je lah golongan Syiah yang wujud sekarang, iaitu Syiah mazhab Imam 12. Bila orang sebut Iran tu, hak ni lah dia. Bila kita sebut Syiah ada dalam negara tu, hak ni lah dia. Okey, umumnya yang ni lah. Adalah kebelakangan ni bid'ah akidah baru Syiah. Maksudnya bid'ah dalam bid'ah. Akidah Syiah tu dah akidah bid'ah dah. Ada pula beranak akidah bid'ah lain, digelar sebagai Ansarul Mahdi dan sebagainya. Banyak dia punya pecahan dia. Tapi ala kulli hal, kita nak kata dia punya pegangan kelompok asal yang ditekankan oleh Ibnu Jauzi adalah Syiah Rafidah. Okey, kenapa mereka dikenali sebagai Rafidah ataupun mazhab Imam 12? Rafidah ni maksud dia menolak. Ada beberapa pandangan. Ada yang kata bahawasanya mereka digelar sebagai Rafidah disebabkan mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an. Dalam kajian saya, pandangan ini tidak berapa tepat, sebab ada lagi Syiah-Syiah lain seperti Sulaimaniyah, seperti saya lupa nama, seperti Batriyah dan sebagainya. Syiah-Syiah ni pun turut mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Okey, cuma bezanya pandangan mereka terhadap adakah Osman itu kafir. Na'udzubillah min zalik. Kita sebut apa benda lah punya bincangan. Cuma mereka berbeza di antara perbuatan Osman itu kafir ataupun tidak. Itu pun ada khilaf dia yang berbeza. Jadi mereka masih mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, tapi mereka tidak dikenali sebagai Rafidah. Okey, jadi Rafidah ni saya lebih suka pada pandangan yang kedua. Pandangan yang lebih tepat adalah golongan yang Rafduz Zaid. Mereka menolak Zaid. Siapa Zaid ni? Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Okey, jadi Zaid ni dia abang kepada Muhammad bin Ali. Dia abang kepada Al-Baqir. Okey, dia ni Zaid ni ceritanya kisah dia, sandiwara hidup dia ni lebih kurang apa yang terjadi kepada Al-Husain bin
Ali bin Abi Talib, iaitu dia dipanggil oleh penduduk Kufah untuk jadi khalifah. Kononnya dia nak bawa revolusi dan sebagainya. Kemudian bila sesampainya dia di Kufah, dia dikhianati oleh penduduk Kufah. Zaid bin Ali, perkara yang sama terjadi kepada dia. Lagi dia pergi ke Kufah, kemudian penduduk Kufah ketika tu dah ada dia punya evolusi pemikiran, sehingga mereka dah mengkafirkan Abu Bakar dan Omar selepas daripada kematian Husain. Saya ingat orang yang bawa idea ni adalah Mukhtariyah selepasnya. Itu panjang ceritanya, tapi nak cerita ketika tu mereka tanya kepada Zaid bin Ali, mereka tanya apa pandangan kamu terhadap Abu Bakar dan Omar radhiyallahu anhuma. Maka Zaid bin Ali kata, aku tidak pernah mendengar ayahku, datukku menceritakan perkara berkenaan mereka, melainkan mereka adalah golongan yang saleh. Maka penduduk Kufah asalnya mereka yang panggil Zaid bin Ali, lalu mereka menolak rafduz Zaid, mereka menolak ajakan Zaid, dan mereka dikenali sebagai golongan Rafidah. Bahkan kalau kita tengok di dalam golongan Syiah sekarang, Syiah mazhab Imam 12 tu, mereka berbangga dengan gelaran Syiah Rafidah. Ni bukan maksudnya gelaran yang orang gelar dia tak ngaku, tak, tapi mereka berbangga dengan gelaran tersebut. Okey. Jadi Syiah Rafidah ni ataupun Syiah mazhab Imam 12 ni, dia tidak muncul dalam masa semalaman. Okey, selalu orang sebut pengasas Syiah siapa? Pengasasnya adalah Abdullah bin Salam, Allahu Akbar. Siapa nama dia? Abdullah bin, tak ingat dah nama dia. Bingung sikit pagi ni. Dia merupakan pengasas bagi Syiah pada zaman Uthman dan kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Okey, tetapi saya tidak berapa setuju dengan pandangan tu, disebabkan Syiah ni tidak muncul secara semalaman. Okey, dia evolusi yang berlaku pada beberapa tahun, memakan masa ratusan tahun sebenarnya, sehinggalah pada zaman Zaid bin Ali yang disebutkan tadi, bahawasanya pada zaman Zaid bin Ali lah baru muncul golongan yang besar pegangan dia berkenaan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Wallahu alam. Jadi ini sama juga kalau kita tengok dalam bab Syiah ni, dari sudut perkembangan Syiah ni dalam negara pun agak membimbangkan sebenarnya. Saya ingat pihak JAKIM yang diketuai oleh, kajian yang diketuai oleh Dr. Aizan Mas'ud kita, ada sebutkan bahawasanya kerjasama dengan pihak PDRM, pengikut Syiah setakat ni dalam negara kita ada 3,000 orang. Ada 3,000 orang. Kalau kita nak bandingkan 3,000 orang dengan 30 juta orang, betul lah tak banyak sangat, tetapi perkembangan dia itu membimbangkan. Dan kalau kita nak tengok macam mana Ustaz kata Syiah ni, kalau kita tengok secara umum, orang yang pukul diri lah, orang yang yang mengagungkan Husain sehingga kata Husain boleh berikan syafaat pada kita di dunia, di akhirat, macam-macam lah dia punya pegangan tu. Selalu orang tanya macam mana orang boleh terpengaruh keadaan macam tu, macam mana orang boleh ikut, orang boleh pecah pukul diri dan sebagainya. Dia sebab perkara macam ni, dia tak masuk secara sekaligus. Bukannya dia jumpa kita pada hari ni, dia sebut jom join Syiah boleh pukul badan bagi berdarah, dia bukan macam tu. Okey, tetapi dia punya unsur-unsur dia tu yang paling saya ingat banyak, faktor-faktor dia banyak lah. Ada yang kalau golongan muda tu sibuk, hak tak muda pun sama juga, sibuk ke mutaah dan sebagainya. Okey, tapi yang nombor satunya adalah mereka ni selalu bersembunyi di belakang sifat simpati. Selalunya macam tu, simpati, kesian kat kami golongan minoriti, kesian. Begitu juga kesian pada Ahlul Bait. Ahlul Bait ni orang yang baik, orang yang soleh. Ahlul Bait ni dizalimi, mereka dinafikan hak mereka. Fatimah sedih sampai mati sebab tak dapat tanah Fadak dan sebagainya. Mereka guna unsur simpati. Dan begitu juga mereka gunakan unsur keturunan Nabi SAW. Dia ni cucu Nabi, takkan dia buat salah, dia ni cucu Nabi, dia orang baik dan sebagainya. Sedangkan tidak ada jaminan seorang itu orang yang soleh hanya kerana dia cucu keturunan Nabi SAW. Kalau dia orang yang soleh, mengikuti sunnah Nabi dan dia merupakan keturunan Nabi, di situ baru ada kelebihannya. Tapi kalau dia tu, kita kata join Syiah juga, dia pun duk pukul badan, kita kata tu cucu Nabi, kita kena ikut. Yang tu tak pakailah macam tu. Okey, tapi mereka guna unsur macam tu. Dia ni cucu Nabi, kita muliakan dia ni semua betul, benda dia cakap tu takkanlah salah dan sebagainya. Dari segi unsur-unsur tu lah kemudiannya sedikit demi sedikit dimasukkan elemen-elemen Syiah Imamiyah, sehingga kan ramai tidak kurang yang terjerumus ke dalam Syiah Imamiyah mazhab Imam 12 ni. Kena pula kita ni di Malaysia banyak buku-buku yang disebarkan secara percuma untuk menyebarkan fahaman Syiah ni.
Dan yang lebih bahayanya lagi, buku-buku mereka ni selalunya menggunakan dalil-dalil daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Dia bukannya bawa hadis dia bawa Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Mustadrak Al-Hakim, Musnad Imam Ahmad, Al-Imam Baihaqi punya buku. Begitu juga dengan buku-buku Mu'jamul Buldan kita, ataupun buku-buku sejarah kita macam Tarikh At-Tabari ada juga mereka ambil. Begitu juga dengan Khatib Baghdadi, Tarikhul Baghdad pada diambil. Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah pun ada diambil. Jadi kalau kita golongan Ahlussunnah ni kurang kekuatan kita baca buku-buku macam ni, kita rasa macam sebenarnya Ahlussunnah ni dalam koleksi dia banyak menceritakan berkenaan benarnya Syiah Imamiyah. Wallahu a'lam. Baik, jadi ni golongan-golongan usul bid'ah ni, iaitu 6 golongan ni. Saya ingat yang dia punya pecahan-pecahan tu tidaklah yang tu kita tak pergi secara satu-satu, disebabkan dia punya pecahan-pecahan tu, saya ingat ini perbincangan di peringkat akademik lah saya rasa. Dan begitu juga yang lebih penting lagi, sebab kebanyakan daripada grup-grup ataupun kumpulan-kumpulan ni sekarang dah tak ada dah. Macam contoh Syiah, satunya Syiah ni helah dia bila dia, kalaulah terjumpa, saya harap tuan-tuan dan puan-puan tak jumpa lah, tapi kalau terjumpa dia akan kata Abu Bakar, Omar orang baik, tidak kafirkan sahabat, kami ni mereka guna perkataan Zaidiyah, menggunakan fiqh Syafi'i ataupun sebagainya, kata menggunakan fiqh Hanafi dan sebagainya. Itu bohong saja. Sebenarnya Syiah yang wujud satu saja, yang tuan-tuan dan puan-puan kena berwaspada sekarang, satu saja, iaitu Syiah mazhab Imam 12 saja. Itu saja yang ada. Baik, wallahu alam. Itu kita habis berkenaan bab usulul bid'ah, ada 6 kata Ibnu Jauzi. Saya ingat masa kita ada sikit lagi, kita sambung sikit berkenaan dengan bab 3, waspada terhadap fitnah dan juga tipu daya iblis. Kata Ibnu Jauzi, ketahuilah bahawa saat manusia diciptakannya, mereka dibekalkan dengan syahwah dan keinginan agar dapat mendatangkan sesuatu yang bermanfaat bagi pribadinya. Masya Allah, mendalam perkataan dia. Mereka juga dikurniakan rasa marah supaya dapat menolak sesuatu yang menyakitinya. Lebih daripada itu, mereka bahkan dianugerahi akal sebagai pembimbing yang menyuruhnya bersikap adil dan seimbang dalam mendatangkan ataupun menjauhi sesuatu. Sementara syaitan diciptakan Allah untuk menggoda manusia supaya bersikap berlebihan dalam mendatangkan atau menjauhi sesuatu. Oleh kerana itu, hendaknya orang yang berakal selalu waspada terhadap serta bersikap hati-hati atas musuh yang sudah mensiapkan alatan peperangannya sejak daripada zaman Nabi Adam AS. Sesungguhnya syaitan telah mendedikasikan umur dan hidupnya untuk menghancurkan anak keturunan Adam AS. Masya Allah, dua ni pun mendalam perkataannya. Dia kata apa? Yang pertama, hakikat manusia ni kita kena faham. Saya ingat dalam perbincangan maqasid syariah oleh Al-Ghazali rahimahullah, begitu juga Asy-Syatibi rahimahullah, kemudiannya dengan Ramadan Al-Buti hafizahullah, bila kita bincangkan berkenaan dengan sikap manusia ni, saya pun termasuklah, manusia ni sebenarnya apa dia punya sifat dia. Sifat manusia ni adalah semua orang macam ni. Sifat manusia ni adalah dia nak mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat bagi diri dia sendiri. Satu disebut kat sini, mendatangkan sesuatu yang bermanfaat bagi peribadinya. Sebab tu kalau kita tengok dalam perbincangan maqasid syariah, tujuan syariat ini diturunkan untuk mendatangkan manfaat dan begitu juga menjauhkan mudarat bagi manusia seluruhnya. Apa kata Al-Ghazali? Saya tertarik perkataan dia. Dia kata sebab manusia ni, bila kita suruh dia buat undang-undang, seorang manusia ni kita bagi dia kuasa untuk buat undang-undang. Bila dia buat satu ketetapan tu, undang-undang tu, orang pertama yang dipikir untuk dapat manfaat dan jauh mudarat dengan undang-undang dia buat tu mesti diri dia sendiri. Manusia macam itulah. Asy-Syatibi pun sebut perkara yang sama. Manusia memang macam tu. Apa-apa dia fikir diri dia sendiri secara automatik. Sebab tu manusia tak boleh buat syariat, sebab dia fikir diri dia. Dia bukan fikir orang lain masalah ni, orang lain masalah tu, orang ni perlu ni, orang lain perlu. Dia bukan fikir itu, dia fikir diri dia seorang. Jadi disebabkan itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan syariat. Itu perbincangan maqasid syariat. Jadi manusia ni memang, kenapa macam tu Ustaz? Kenapa manusia sifat macam tu? Memang itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujurha wa taqwaha. Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan bahawasanya demi diri dan sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala telah menyempurnakan penciptaannya, Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan di dalamnya sifat kecenderungan untuk berbuat maksiat dan begitu juga dengan sifat kecenderungan untuk berlaku takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu manusia memang dia ada sifat, dua sifat yang bertentangan tu. Baik. Sementara dia kata syaitan diciptakan Allah
untuk menggoda manusia supaya bersikap berlebihan. Masya Allah. Maknanya dalam bab mendatangkan manfaat pada diri sendiri. Ada tak Allah letak sifat tu dalam kita? Ada. Tetapi kerja syaitan, dia bisikkan supaya kita menjadi tamak. Mendatangkan manfaat tu, apa-apa yang kita nak, dia tak sebenarnya manfaat. Secara hakikat kita tengok dari segi syariatnya, barangkali dia mudarat, tapi syaitan menampakkan kita sebagai benda tu manfaat. Okey, barangkali orang yang ada harta, dia nampak harta ni dah tentulah manfaat. Semua orang pun ada dia punya kecenderungan terhadap harta. Itu satu manfaat. Tapi syaitan menjadikan bersikap berlebihan. Maknanya daripada dia cari harta dalam bentuk yang halal, dia mula mencari harta dalam bentuk yang haram. Okey, mungkin kerana halal ni sikit sangat lah, lambat sangat lah nak dapat. Senang cerita buat riba. Bagi pinjam 10,000, dalam masa 5 bulan pulang balik 15,000. 5,000 untung atas angin macam tu saja. Cepat. Okey, tapi perkara tu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syaitan dia datang untuk kita bersikap berlebihan, dan supaya kita nakkan manfaat. Sifat nak manfaat tu dah ada dalam diri manusia, tapi apa yang dibuat adalah dia buatkan kita rasa berlebihan. Maksudnya kita tamak, nak lebih, hatta sehingga cara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun berlebihan dalam menjauhi sesuatu. Okey, satu perkara tu kita rasa benda ni datang mudarat pada saya, dia berlebihan, tak nak buat perkara tu. Maka perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali bersedekah umpamanya, berinfak kepada masjid umpamanya, dia rasa macam kita ni jangan bazir. Jadi berlebihan dalam membazir tu sehingga kan nak infak ke masjid pun tak nak. Sebab apa? Sebab berlebihan dalam menjauhi sesuatu. Jadi ni usul, ataupun nilah dia benih, ataupun nilah dia fondasi utama perbincangan buku Talbisul Iblis ni, iaitu bagaimana dalam perkara-perkara yang khusus syaitan dia cuba buat perkara ni, sama ada kita berlebih-lebihan ataupun kita sangat berkurang-kurangan. Jadi dalam buku ni nanti insya-Allah masa akan datang dibincangkan macam mana dia berlebihan kepada ahli falsafah, macam mana syaitan membisikkan berlebihan pada ahli ibadah, macam mana syaitan membisikkan berlebihan kepada ahli jihad, kepada ahli ilmu, kepada orang yang bersedekah dan sebagainya. Begitu juga orang yang menjauhi perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kerja syaitan. Dia membuatkan kita berlebihan nak mendapatkan manfaat dan sangat berlebihan dalam menjauhi satu perkara, walaupun pada hakikatnya perkara itu baik pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Saya ingat sampai situ yang sempat saya kongsikan. InsyaAllah kita harap PKP paling kurang pun kat Perlis ni tak tak sambung lah. Okey, jadi kalau tu insyaAllah perkongsian buku Ibn Jauzi Talbisul Iblis ni akan saya lakukan di Masjid Sempring pada subuh Ahad. Tak apa, ngantuk tahan sikit, kata balik tu boleh tidur balik. Wallahu a'lam. Baik, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.